Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat bersama-sama hidupkan yang lagi dimatikan, dan alhamdulillah kita dapat bersama hadir ke masjid dalam solat berjamaah, dan alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala pilih kita di kalangan umat-umat manusia yang masih lagi lena tidur, yang masih lagi dibuat mimpi, yang masih lagi tak sedar bahawa hidupnya hanya sementara. Dan alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala pilih kita sama-sama diberi ruang masa ini untuk kita sama-sama ingat berhati antara satu sama lain. Alhamdulillah. Jadi tak maaflah terlewat sikit yang adalah itu pilihan anda. Baik, hari ini nak sedikit peringatan untuk kita sama-sama rasai bahawa kita ini sebagai seorang hamba. Yang lepas-lepas kita dah sedia maklum bahawa setiap kali peringatan, setiap kali kuliah-kuliah akan sebut bahawa kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hamba Allah taala nak buktikan, nak jadikan bahawa kita ni seorang hamba, maka kita hendaklah ingat Allah taala setiap masa. Dan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya ingat Allah taala itu akan menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Kalau kita tak ingat Allah taala, sama ada zikir itu zikir yang maksurat ataupun zikir-zikir yang kita sebut setiap hari. Sesiapa yang melakukan kerja yang tidak sebut nama Allah Ta'ala, fahuwa aqta. Nabi kata, kalau kita buat apa-apa sekalipun, kita tak ingat Allah Ta'ala, maka dia terputus rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, paling minimum, paling kurang, kita naik kenderaan pun, bismillah. Kan? Apa-apa pun kita bismillah. Kan? Ataupun doa, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Orang puji subhanallah. Kan? Kalau nak mati, innalillah. Musibah, innalillah. Semua sebut Allah semua. Kan? Sebab itu apa? Sebab kita ingat hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan pagi ini tak disebutkan dalam kitab Azkar Ibn Nawawi rahimahullah, babun ma yaqulu idza istayqadha min naumih. Satu bab yang disebutkan, yang kita baca, yang kita amalkan bila kita bangun dari tidur. Dan bangun tidur pun kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita bangun tidur terus je nak beli air, nak kencing. Lupa nak sebut Allah. Lupa nak sebut alhamdulillah, ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur. Bangun tidur lupa. Ada orang bangun tidur terus ingat apa? Handset. Bangun tidur terus pegang tengok WhatsApp tu. Kan? Jangan tengok apa Facebook bukan, apa Facebook kan. Jadi itu adalah satu serangan ghazwatul fikri ataupun satu serangan pemikiran di kurun ke-20 ini. Kan, di kurun 20. Sedangkan Nabi suruh bila bangun jaga tidur tersebut alhamdulillah. Ahyana. Kan, Allah Taala sebut, Nabi sebut, kita sebut syukur Allah Taala yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan pada malam tadi. Kan, kenapa? Nabi sebut, Ra'ayna fi sahih imamain muhadditsain Imam Abdullah bin Muhammad Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, Imam Bukhari sebut. Wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Asy-Syaqshairi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini paling kuat antara darjah-darjah hadis yang lain-lain. Darjah hadis ini mesti maklum ada sunan sittah. Kan, ada Bukhari, ada Muslim, Nasai, Abu Daud, ada 6. Jadi yang paling tinggi, yang paling kuat hadis ini adalah bila dia oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kan? Ataupun namanya rawahu syaikhan, diriwayatkan dua orang syekh. Ataupun disebut muttafaqun alaih, ittifaq dua-duanya, iaitu Bukhari dan Muslim ittifaq, setuju hadis ni. Maka hadis itu adalah hadis paling kuat, nombor 1. Lepas itu turun sikit baru rawah Bukhari. Turun sikit rawah Muslim, rawah Abu Daud, rawah Nasai, rawah Ibnu Majah, dan sebagainya. Jadi sebab itu ada hadis yang kuat. Tapi malah tuan-tuan, sahabat sekalian, orang Syiah tak pakai langsung riwayat ini. Dia tak pakai langsung riwayat Bukhari Muslim, tak ada. Sunnah sittah ni tak masuk dalam diary, tak masuk dalam dia punya rujukan. Kan?
dia tak pegang langsung Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, kan, tak ada langsung. Sebab itu kita awal-awal nak tolak Syiah. Sebab itu dia tak ada pegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang muktabar ini. Baik. Anna Rasulullah SAW qala ya'khudhu asy-syaitanu 'ala 'atifaihi 'ala qafaihi ra'si ahadikum idza huwa dama thalatha 'uqdatin. Yadribu 'ala kulli 'uqdatin makanaha 'ala laylin tawilin farqud. Wa idza istayqadha razaqallahu in halat 'uqdah. Wa in tawadda'a in halat 'uqdah. Wa in shalla in halat 'uqdah. Kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha hazun nafsa kaslan. Hadha hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim bermakna qafiyah ra'si akhiri. Rasulullah SAW sabda, syaitan akan ikat atas kepala kamu semua apabila dia tidur 3 ikatan. Uqdah ni maknanya ikatan. Maknanya tuan-tuan disebut ala qafiyah. Rupanya ni tuan-tuan, qafiyah ni. Kisah orang pun qafiyah kan. Arab pun kata qafiyah juga. Cuma kita qafiyah. Qafiyah mana qafiyah? Qafiyah lah qafiyah. Kan? Kisah tu ketayap kan. Ketayap. Arab kata pun qa alif fa ya ta, qafiyah juga. Qafiyah ialah pakaian dipakai di atas dan di akhir. Kan? Ini namanya qafiyah. Jadi atas qafiyah ni Nabi kata akan diikat dengan 3 kali ikatan. 3 kali simpulan. 3 kali ikatan apabila tidur dengan kamu. Sebab itu tuan-tuan, kita nak tidur kena baca doa. Baca 3 kul, baca ayat kursi. Kan? Baca doa. Sebab apa? Supaya kita tidak mengelakkan daripada gangguan-gangguan syaitan ini. Kan? Sebab itu kita kena baca doa. Kalau tidak, maka diikat. Diikat dengan 3 kali ikatan. Ini dari simpulan ikatan. Kemudian Nabi kata, yadribu ala uqlatin makanaha laih 'alaiha. Alai lailan tawil. Ikatan itu akan dipakai selama sepanjang malam supaya tidur. Dia akan kekal dalam ni sampai kita bangun tidur, daripada malam tidur sampai bangun tidur. Ikatan tersebut. Kan? Sebab itu kita kadang malam mengigau, kadang malam diganggu syaitan, kan? Sebab apa kita tak tidur dengan bacaan. Dia tidak tidur dengan doa dan sebagainya. Sampailah sampai siang hari. Fa iza istayqadha wa zakara Allah Ta'ala halat aqdah. Bila dibangun dan tidur dan dia zikir kepada Allah Ta'ala, maka terlerailah satu ikatan. Sebab itu tuan-tuan saya sebut tadi, kita bangun tidur kena sebut Allah. Apa dia? Alhamdulillah, Allah juga. Syukur Allah telah hidupkan kami. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan itu adalah zikir pada Allah Ta'ala, nak bukti bahawa kita ini masih hidup dan kita nak telah membuka salah satu ikatan yang kuat oleh syaitan ini. Sebab itu kita ingat selalulah, rupa-rupanya syaitan pun peranan untuk supaya kita tidur. Sebab itu kalau kita jaga, kita tak bangun, maka syaitan tepuk tangan. Tepuk tangan dia berjaya untuk dia menidurkan anak Adam sampai dia tak bangun, sampai tinggal subuh. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jaga dah pukul 8 tidur pukul 4 pagi kerja kan, shift malam. Sampai pagi bangun, tidur pukul 8 pagi baru terjaga. Bangun terus solat subuh, Quran. Jangan dibiarkan sampai ke subuh. Jangan sampai kita tangguh-tangguh lagi. Kan? Sebab betul lah Nabi kata 3 perkara Allah Ta'ala akan angkat dosanya. Rufi'an ummati an salasin. 3 perkara Allah akan angkat dosanya. Kan? Sehinggalah bila orang tidur dia bangun. Betul-betul tak jaga ni, bukan sengaja. Bukan tidur pukul 4 dah jaga pukul 6 tapi tak bangun juga, itu dosa. Kecuali nak cerita dia tak bangun langsung, tak jaga langsung, tak sedar. Nabi kata bila tidur sampailah dia berjaga. Orang budak sampailah dia balik. Dia tak akan diangkat dia sebagai kena dosa. Adil majunni hatta yafiqa, sampai orang gila sampailah dia pulih daripada kegilaan tersebut. Jadi kalau kita jaga pukul 8
bangun pukul 8, ni anak-anak kita lah, anak-anak cucu-cucu kan, tak bangun-bangun, suruh solat, terus qadaan. Jangan sampai dibiarkan berlarutan sampai zuhur. Alhamdulillah. Ya. Jadi bila kita bangun, Nabi kata ingat Allah Taala, maka Allah Taala buka satu ikatan simpulan oleh syaitan tersebut. Yang pertama, wa idza tawadda'a in halal aqlah, bila dia berwudu maka terlerai lagi satu ikatan. Masya-Allah. Bila wudu maka terlerai pada satu ikatan lagi. Tuan-tuan, sebab apa? Nabi kata apa? Kalau kita wudu, basuh muka, maka gugurlah dosa-dosa pada mukanya. Bila basuh tangan, maka gugurlah dosa-dosa kecil pada tangannya. Bila dia basuh kaki, basuh kepala, gugurlah dosa-dosa yang ada pada kepalanya. Basuh kaki, gugurlah dosa-dosa pada kakinya. Maka dia akan bersih bila dia berwudu. Kan? Itu kelebihan kita berwudu. Bila kita wudu pada pagi, maka terbuka satu lagi simpulan. Terbuka satu lagi ikatan oleh syaitan ini. Dan syukur Allah Taala bagi kekuatan untuk kita berwudu pada waktu pagi. Segarkan badan. Segarkan badan dengan kita wudu sekurang-kurangnya. Wudu segarkan badan untuk kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala ini. Iza tawadda'a in halat uqdah, bila dia berwudu maka terlerai satu lagi ikatan simpulan oleh syaitan. Ya, jadi kena ingat. Kita kadang-kadang anak-anak kita bangun sekolah, cepat sekolah, dah lewat ni. Kena sebut bangun cepat subuh. Sekolah tu nombor 2. Subuh nombor 1. Sekarang terbalik kongkang, kita kadang didik anak-anak selalu sebut bangun sekolah, cepat. Semua sebut sekolah. Bangun abang, kerja lewat ni. Tukur abang, subuh bang, cepat bangun. Kerja itu. Kita tukarkan supaya kita ingat Allah Taala melebihi orang. Ingat Allah Taala melebihi manusia. Ingat Allah Taala melebihi kerja kita. InsyaAllah. Baik. Bila kita wudu, Nabi kata terlerailah satu lagi ikatan. Kemudian wa in shalla in halal uqdah, bila dia solat maka terlerai ikatan yang ketiga. Tiga ikatan. Bila solat saja maka terlerai daripada ikatan yang ketiga. Alhamdulillah. Maka kita akan segar. Nabi kata kulluha fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Contoh bayangkan orang yang tak kenal langsung solat subuh. Sebab itu betul lah. Dikatakan apa? Dikatakan orang nak tengok orang Islam ramai, tengok solat Jumaat. Nak tengok orang beriman, tengok solat subuh. Tengok di masjid di surau. Kalau di masjid tengok semasa Jumaat 20 saf penuh, sesak sampai keluar. Kalau subuh, satu saf, dua saf pun tak lepas. Itulah kualiti orang yang beriman kepada Allah Taala. Sebab apa? Sebab dia mujahadah nafsu. Mujahadah lawan nafsu untuk bangun, untuk buka ikatan syaitan ni. Mana nak buat? Waktu subuh. Nabi iman lagi, mantap lagi, kukuh lagi dengan qiyamul lail. Buat sikit. Sebagai buat kesinambungan daripada Ramadan al-Mubarak. Kita hidupkan, kita bangun, kita teruskan untuk kita bangun dengan tambah sikit. Untuk tahajud pada Allah Ta'ala sebagai kita ni hamba. Sebagai kita ni hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata kulluha fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Semua itu akan menjadikan hati kita, jiwa kita akan kuat, akan elok, akan bersih. Allahu Akbar. Itulah kehebatan Islam. Bila kita bangun, ingat Allah Ta'ala, kita wudu, kita solat, akan menjadikan hati kita ini akan lembut, insya-Allah. Hati kita ini akan tenang, jiwa kita akan lembut. Sebab itu orang bermasalah, orang yang cerai berai, orang yang suka bergaduh suami isteri, orang yang suka pukul anak, orang yang makan rasuah, orang yang tak betul hidupnya, cek solatnya. Lihat solatnya. Lihat subuhnya di mana. Kita tengok balik. Dia ada masalah sakit dalaman dia. Nabi kata
Kalau kita bangun tidur dah cantik, bangun awal-awal, maka thayyibun nafsi, diri kita akan sejuk, akan tenang, akan damai, akan baik daripada pagi-pagi lagi. Kan? Sebab itulah kita sebelum pergi kerja, penat pergi kerja, kita pergi yang tempat pertama ialah solat dulu di surau, di masjid dan sebagainya. Itu adalah bukti hati kita tenang, hati kita damai, hati kita bersih. Kan? Kemudian wa illa fa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau kita tak bangun, kita tak solat, kita tak wudu, maka Nabi kata fa asbaha khabisan nafsi kaslan. Diri kita ni akan jadi pemalas. Tengok orang malas, orang yang malas bergerak, malas bekerja, malas bertindak, tengok apa subuhnya, bagaimana solatnya, kan? Bagaimana hidupnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, solatlah paling kuat untuk mentadbiyah diri kita, untuk kita beramal, jaga, kan? Sampai itu kena buat juga amal lain, kan? Sebab solat itu diri sendiri. Bagaimana tambah amalan kita, menambah pahala kita, kena buat kerja untuk orang lain. Tolong orang itu ibadah. Saya sebutkan lepas bagaimana dalam satu hari hanya 3% untuk masa kita untuk solat, kan? Lagi berapa persen lagi untuk ibadah-ibadah lain. Dalam setahun hanya 8.5% daripada jumlah bulan untuk kita berpuasa. Dalam setahun hanya 24% daripada harta kita untuk dizakatkan. Mana lagi 97.5%? Setahun hanya sekali kita berzakat. Zakat fitrah, zakat wajib, zakat harta. Di mana lagi lain? Sebab itu kita kena tambahkan lagi dengan infak, kena derma, kena buat markas, kena korban. Itu adalah tambahan kita punya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat tak cukup itu. Kena tambah lagi solat rawatib, sunat nawafil, solat-solat sunat. Sebab kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kalau kita bangun tidur rasa malas, rasa kesel. Kaslan ni malas. Dalam Jawanya kata kesel, sama kesel kan. Itu susah. Kesel pun jauh. Dia kata Arab kan. Punya Arab ni jauh. Jawab dia Arab. Kesel banget dulu. Betul lah Arab itu. Allahumma inna na'udzubika minal kasli. Daripada malas. Kita mohon Allah Ta'ala jangan kita tergolong dengan orang yang malas. Kita kena bergerak, kena rajin. Tuan-tuan, ingatkan diri saya, tuan-tuan sekian, perempuan sekian, kalau rasa malas, kita ingat. Kalau kita malas, ingat bahawa tak tahu besok akan jadi apa. Hari ni yang malas nak kerja, nak tidurlah, nak lepak, nak belengkor je. Macam ular sawa kat katil, tidur. Buat apa? Allah tak jadi kita sihat. Nikmatani mahbub katsirun minan nas. Dua nikmat Umar kata, yang menipu manusia. As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan kelapangan. Banyak menipu manusia. Kita lapang, kita nak kerja dah rehat hari ni, tidur di rumah. Baik pergi kebun meracun, baik pergi ziarah, baik kita hari ni ada open house, ada kenduri, pergi. Jangan belengkor, jangan tengok TV, jangan ada handphone aja. Tak ada, biarin dia handphone. Kita kena keluar untuk bekerja, bergerak, bertindak untuk diri, untuk masyarakat, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yang Sayyidina Umar kata, dua nikmat yang banyak bagi manusia, as-sihhatu wal faragh, kesihatan dan kelapangan. Lapang, sihat, jangan kita alpakan, kita lalaikan dengan perkara yang lagho ataupun kosong-kosong. Sebab itu saudara sekalian, kena aktif, kena bergerak. Itu orang kata, ustaz ni ada ke masa duduk tidur? Masa tidur ada. Semua orang diberikan 24 jam. Tak ada pun diberikan 28 jam. Tak ada. Semua orang. Zaman dulu sampai akhir zaman, sampai akhir hari kiamat. Tetap 24 jam. Cuma kita nikmat itu tidak rasa. Ada orang 2 jam cukup dah tidur.
Ada orang 20 jam baru cukup tidur macam. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa isi masa dengan yang sebaik-baik mungkin untuk kita dimuliakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata lagi, arwayna sahih Bukhari Khuzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila farashihi qala bismikallahumma ahya wa amut wa idza istayqaza qala alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Dapat Khuzaifah berkata apa? Rasulullah SAW bila bangun, bila dia nak tidur, dia akan baca dengan nama Allah yang telah menghidupkan kami dan mematikan kami. Doa dan tidur. Rupanya Nabi sebut, Nabi amalkan. Jadi kita bila kita nak tidur, kita baca doa, kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Kan? Berpahala. Nak tidur pun dah berpahala dah. Kan? Kita nak tidur pun berpahala. Mujastaq qadha bila dia bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Bila Nabi bangun tidur, Nabi kata alhamdulillah. Ini pun yang kita buat. Kita buat ini kerana Nabi buat. Nabi sebut, puji bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya lah kami semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar nanti. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita bangun tidur kena sebut alhamdulillah. Nak tidur alhamdulillahumma ya Allah Tuhanku. Hidupkanlah aku sudah kau dan matikan aku yang mati, hidupkan aku ini. Bila kita bangun tidur, syukur alhamdulillah mengembalikan roh kepada jasad kita ni. Syukur. Bayangkan kalau kita bangun-bangun, dia jaga, baju putih, gelap berita, tak ada suara, ketika itu baru sudah kita di dalam alam kubur. Dah tak adalah peluang untuk dibangunkan semula. Mintalah Allah subhanahu supaya kejutkan, bangunkan dari kubur, tak ada dah. Tak ada harapan untuk kita kembalikan ke dunia. Tak ada masa. Sebab itu ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah tempat ladang, tempat cucuk tanam untuk akhirat. Jangan kita persiapkan kita ni di dunia untuk melanggar hukum Allah Ta'ala, menjadi pembangkang hukum Allah Ta'ala, tak mahu beribadah kepada Allah Ta'ala, menjadi pemalas di dunia ini. Na'udzubillah. Kemudian ada satu lagi daripada Sunan Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi SAW kata, "Idza stayqaza ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa 'afini fi jasadi wa azinni bi zikrih." Bila kau bangun daripada tidur, kamu sebutkan alhamdulillahilladzi radda ala ruhi, syukur kepada Allah Ta'ala yang mengembalikan rohnya kepadaku. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala kembalikan roh kepada jasad kembali. Sebab tu saya ingat dulu bila tidur jangan buat belajar orang. Dulu selalu di asrama, masa budak-budak dulu kan, masa remaja dulu. Nak tidur, masa tidur conteng muka, bagi muka macam hantu pocong. Buat ni jalur macam sabi Hindu. Jalur apa? Jalur putih kan. Ataupun tampai ni macam Hindu, tampai merah ni. Taruh budak. Ada sekali tu buat dajjal, cukur kening, tak sedar juga. Masa tidur cukur kening, dibedakkan macam-macam, memangnya bukan hantu. Bayangkan tuan-tuan, roh dah keluar. Bila nak balik, ini bukan roh aku ni. Ini bukan jasad aku asal. Berlengah-lengah lah dia. Tak sedar-sedar. Tiba-tiba meninggal dia. Roh tak kembali ke jasad. Mesti dia bergelabah. Alhamdulillah. Jadi jangan diubah jasad semasa dia rohnya keluar. Jadi takut tak kembali turun, tak jumpa dia punya jasad yang sebenarnya. Sebab itu bila kita bangun tidur, alhamdulillah, Nabi kata apa? Syukur Allah Ta'ala yang telah mengembalikan roh kepada jasadnya. Wa afani fi jasadi, dan beri kesihatan pada jasadku, dan beri izin aku untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Satu lagi Nabi kata apa? An Aisyah radhiyallahu anha qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yaqulu 'inda radda Allahu ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kana mithla zabadil bahri. Aisyah kata Nabi pernah bersabda, sesiapa yang kembalikan rohnya kepada jasadnya, maka dia disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat misla zabal bahri. Allah Taala akan ampunkan dosanya. Allahu akbar. Bangun tidur Allah Taala ampunkan dosanya dengan baca doa-doa ini. Simple itu baca doa apa solat kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita Allah Taala akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Allahu akbar. Itulah Ar-Rahman Allah Taala. Allah Maha Pemurah. Walaupun dia maksiat, walaupun dia jahat, walaupun dia ingkar, setiap kali bangun tidur kita ingat Allah Taala. Dengan berzikir alhamdulillah, dengan zikir la ilaha wahdahu la syarikalah, kan Allah Taala akan ampunkan dosanya sekalipun seperti buih-buih di lautan. Masya-Allah. Danlah kita tadi awal-awal kita akan dibuka oleh simpulan syaitan 3 kali. Bangun tidur, kemudian dia wudu, kemudian solat, akan terlerai 3 simpulan syaitan pada kufiah kita di atas kepala ni. Macam orang meninggal, ikat ni pocong, tahu pocong atas ni kan, ikat kan. Itu ikatan pertama. 3 kali ikat. Jadi kalau kita buat, kita beramal, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ni jadilah hamba Allah yang soleh dan solehah insya-Allah. Kan? Kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Allah Taala, banyak kita amalkan sunnah Nabi, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Jadi maknanya semua amalan kita, semua gerak kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita berada di mana-mana juga kita posisi, di mana-mana kita berada, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Itu cukup kali kita tahukan untuk pengataan bersama diri saya dan juga tuan-tuan puan sekalian. Nak tanya Ustaz Nazirul bisa sekali. Ustaz Nazirul kan, dia kita azkar kan. Betul. Kan? Kita lain pula insya-Allah saya baca kitab 40 dah zaman tu dah dan habis ni lagi selain 2 bulan lagi kan. Saya nak cerita kita lain pula, kita akan cadangkan kitab lain yang boleh kita gunakan insya-Allah. Jadi cukup saya ni untuk pengajian bersama insya-Allah tuan-tuan. Kalau kesempatan kita berhari raya, pergilah berziarah-ziarahi, pergilah mana hauskan pergi untuk kita ukhuwah jaga. Kan? Jaga ukhuwah. Jangan kita cerai-beraikan. Jangan kita sambil memutuskan silaturahim. Takut tak cium bau syurga orang yang memutuskan silaturahim. Oleh sebab itu Nabi sebut. Jadi kita pergi lillahi ta'ala. Jaga ukhuwah, jaga silaturahim, jaga kita punya persepakatan kita insya-Allah. Jadi minta maaf banyak atas kekurangan kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ajma'in. Allah faqina fi din wa ta'ala wa ja'alna min salihin. Allah badama'ana hadza wa ma taqabbal minna wa ma'suma. Allah wadina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim salihin. Maulana rabbina subhanallahumma wa tahiyyatuhum salam. وآخر دعوانا الحمد لله سبحان الله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. تكبير الله أكبر.